A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azim al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar wa rasulullah. Allahumma ta'alaina wa tawasuq alaina. Allahumma ta'alaina wa tawasuq alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israli sadari wa yassir amri walul 'uqdatam min lisani yaqul qawli akmabak. Tuan-tuan dan pada hadis sekian, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bertabis alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia serta azalunnya serta keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan sidang pada hadirin radhiyallahu, marilah kita meningkatkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segalanya surahannya dan meninggalkan segalanya larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kita kepada Allah SWT, kita gunakan rahmat kita semoga mudah menjadi yang insan yang mendakwahkan kepada Allah SWT di dunia akan sama, sekala dimudahkan segala keurusannya kita segala-gala untuk menghayati kita pada dunia di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama lokasi adalah di Surau Kebayoran Baru di Sarawak yang diadakan pada malam ini. Baik, mari kita sama-sama lakukan jiwa kita kepada Allah SWT. Kita bersyukur, kita nikmatkan untuk segala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadlilah sebagai penyampai TV berdakwah Islam. Baik, teranjangan persiaran langsung tazkirah kitab Muhammad Live tadi dibawakan secara eksklusif untuk anda. Boleh persiaran langsung di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di semua platform media sosial. Semua di media sosial kita kongsikan lagi pun juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad untuk menyampai untuk mesej dakwah kita untuk sebanyak mungkin. Pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak ceramah agama kuliah untuk berada di konti di studio di seluruh di negeri Sarawak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi yang anda ingin merajukan pandangan juga untuk jangan topik ini, alu-alukan, bukan buat demikian saya. Dilamar di WhatsApp janda di Ustaz Muhammad Fadlilah, di WhatsApp janda saya Ustaz Muhammad Fadlilah. Sama-sama berebut peluang ini untuk anda bertanyakan persoalan menerusi tajuk pembicaraan kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mari kita sama-sama menghayati, mari kita belajar dan sebut kepada Allah SWT. Mari kita yang buku bertajuk buku pengajiannya Pengetahuan Agama Islam ATM, edisi pengukuhan, dikarangan oleh Masjid Sabar Abdi Abdullah, diterbitkan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Sidang hadirin radhiyallahu SWT, mari kita buka surat ke halaman ke-25. Baik. Memang pada tajuk malam ini Memang tajuk pada malam ini sampaikan dan membicarakan topik-topik yang tertajukkan kepada Allah SWT. Pada malam ini sampaikan dan bertajuk sifat sabiyah. Baik, mari kita fokuskan untuk penceramah kebetulan. Mari kita untuk belajar dan sebut kita kata-kata kebetulan. Baik, fokus untuk belajar sama-sama. Baik,
Sidang penonton rahmat Allah SWT. Sifat sabiyah. Sifat sabiyah ialah sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Dengan kata lain, sifat sabiyah ialah sifat menafian bagi suatu keadaan yang tidak layak bagi Allah. Dinamakan sifat sabiyah kerana fungsi sifat ini ialah menafikan sesuatu. Ada keadaan yang tidak layak bagi Allah. Umpamanya sifat qidam. Qidam menafikan bermulaan wujudnya. Sifat papa menafikan kesudahan wujudnya. Dan sifat mukallafatuhu li awadis menafikan bersamaan dengan segala yang baharu. Sifat qiyamuhu bin nafsi menafikan berkehendak kepada zat atau fail yang menjadikannya. Dan sifat wadaniyah menafikan berbilang kepada zat, sifat dan af'alnya. Baik, mari kita kata-kata kebetulan fokus untuk belajar tersebut. Sifat sabliyah ada 5, iaitu qidam, kalafatuhu li awadis, qiyamuhu bin nafsi dan wahdaniyah. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita sama-sama untuk belajar dan sebut untuk mendakwakan pencerahan ilmu kita kepada Allah SWT. Baik, pada penonton rahmat Allah sekian. Baik, mari kita sama-sama untuk kata-kata kebetulan kita untuk belajar tersebut. Yang pertama, sifat qidam. Sifat sabiyah yang pertama ialah sifat qidam. Erti qidam bagi Allah Ta'ala ialah sedia ada dan tidak ada permulaan bagi wujudnya. Dengan kata lain bahawa Allah itu qidam dan tidak bermula bagi wujudnya. Lawan bagi sifat qidam ialah baharu dalil akli yang menunjukkan Allah wajib bersifat qidam adalah sejarah dalil penduduk daul atau sejarah dalil penduduk tasalul. Daud ialah dalil yang mengibaskan sesuatu kepada sesuatu dan sesuatu itu pula kepada sesuatu yang lain hingga kepada beberapa martabat dan berakhir kepada natijah. Upamanya, kalaulah Allah itu tidak qidam, nescaya ia adalah baharu. Jika ia baharu, ia akan memerlukan orang yang akan mengadakannya. Keadaan ini akan membawa kepada tidak wajibnya Allah itu wujud. Tetapi sebaliknya, kita telah mengibatkan bahawa Allah itu wajib wujudnya. Dengan itu, maka dengan sendiriannya kita setelah menafikan akan keadaan yang membawa kepada tidak wajib wujud, iaitu keadaan yang tidak qadim. Ini adalah mustahil. Oleh itu, sabilah bagi Allah sifat yang sebaliknya, iaitu sifat qadim. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Baik, mari kita sama-sama untuk belajar dan sebut kata-kata kebetulan. Baik.
Tasalul ialah dalil yang mengibarkan wujud Allah kepada sesuatu dan sesuatu yang lain dan seterusnya hingga tidak ada kesudahan. Umpamanya, jika Allah itu tidak qadim, nescaya ia berhajat kepada orang yang menjadikannya. Orang itu pula memerlukan orang lain hingga tidak berkesudahan. Keadaan ini mustahil bagi Allah Ta'ala kerana keadaan tersebut membawa kepada tidak qadimnya Allah. Oleh itu, sabilah bagi Allah keadaan yang sebaliknya iaitu qadim. Dan keadaan yang tersebut tadi iaitu keadaan daun dan tasalul adalah mustahil bagi Allah kerana keadaan tersebut menafikan qadimnya Allah. Dalil naqi bagi sifat qadim ialah firman Allah yang berhenti. Dialah Allah yang berawal, dialah Allah yang awal dan yang akhir. Surah Al-Adad ayat 3. Baik, sidang penonton Allah SWT. Baik, tidak lain tidak bukan kita dalam belajar tersebut fokus untuk belajar kepada Allah SWT. Yang kedua, sifat baqa. Baqa berhenti kekal yang tidak ada berkesudahan baginya. Dengan kata lain, baqa ialah suatu keadaan yang kekal, yang tidak ada permulaan dan akhirnya hingga tidak pula didahului dan diakhiri oleh tiada. Dengan lebih tegas lagi dapat dikatakan bahawa keadaannya itu azali pada permulaan dan tidak ada akhirnya. Dalil akli bagi sifat baqa ialah jika sekiranya Allah itu tidak wajib bersifat baqa, nescaya harus baginya bersifat binasa. Apabila ianya harus bersifat binasa, maka wujudnya akan menyebabkan sifat baharu bagi Allah. Kalaulah Allah bersifat baharu, maka akan menafikan sifat qadim yang telah kita isbatkan sebelum ini. Keadaan ini adalah mustahil kerana bahawa kepada harusnya binasa bagi Allah. Oleh itu, wajiblah Allah bersifat sebaliknya iaitu baqa. Dalil naqli bagi sifat baqa ialah firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya dia sesuatu pasti binasa melainkan wajah Allah. Surah Al-Qasas ayat 88. Dan juga firman Allah lagi, semuanya akan binasa dan kekallah wajah hasad Tuhan engkau yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Surah Al-Rahman ayat 26. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe bagi kita sama-sama untuk belajar jasabut kata-kata kebetulan. Baik, tajuk pada seterusnya, mukallafatuhu lil awadis. Sifat ketiga dari sifat sabiyah ialah pengertian dari sifat ini ialah Allah tidak menyerupai dengan sesuatu yang baharu pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Zatnya tidak seperti zat sesuatu yang baharu, ia bersifat kebendaan dan dimensi serta bertempat seperti kecil
besar, di atas, di bawah. Di bawah, di hadapan, di belakang, di kiri, di kanan dan seterusnya. Tegasnya zat Allah tidak memerlukan tempat atau ruang untuk wujud sebagai suatu kuasa atau zat yang agung. Dalil akli yang menunjukkan kewujudan sifat tersebut ialah jika Allah tidak bersifat dengan sifat nescaya, ia akan bersifat dengan lawannya, iaitu yakni menyerupai segala sesuatu yang baharu. Sifat tersebut adalah mustahil bagi Allah kerana pengertian sifat tersebut akan membawa Allah kepada bersifat baharu atau makhluk. Jika ada isbatkan Allah bersifat baharu, nescaya akan menafikan pengakuan kita terhadap Allah yang telah lalu, iaitu bersifat qadim dan baka. Tetapi sebaliknya, kita telah mengakui dan menggibaskan kedua sifat tersebut dengan penuh keyakinan dengan itu, maka patahlah sifat yang membawa kepada keadaan baharunya Allah tersebut, iaitu sifat, dan sabila sifat sebaliknya, iaitu sifat. Dalil nali bagi sifat tersebut ialah firman Allah SWT yang bermaksud tidak menyerupai sesuatu baginya, dan dia adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Dan firman lagi yang artinya yang bermaksud tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada yang menyamat dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat ketiga hingga 4. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, sidang penonton, mari kita untuk belajar tersebut kata-kata kebetulan berhubung dengan sifat di atas dalil-dalil ilmu tauhid dan tafsir dari golongan salaf dan khalaf telah bersepakat mentauhidkan ayat-ayat berhubung dengan ruang dan anggota. Maksud tawil tersebut ialah memberikan satu makna atau pengkajian yang menjelaskan maksud perkara tersebut hingga perkara itu dapat difahami oleh orang yang mudah. Walaupun golongan salaf dan khalaf telah bersetuju untuk mentawilkan ayat-ayat tersebut, namun mereka berselisih pendapat tentang menentukan maksud dari perkataan atau ayat tersebut. Golongan salaf berpendapat bahawa perkara tersebut diserah sahaja kepada Allah. Hanyalah Allah sahaja yang mengetahui tawilannya. Firman Allah SWT yang bermaksud hanya Allah sahaja yang mengetahui tawilannya. Tafsir maksudnya sebenarnya. Surah Al-Imran ayat 7. Bagi golongan khalaf, mereka mentawilkan maksud ayat atau perkataan tersebut. Ini adalah disebabkan oleh keadaan mereka mengatakan ayat itu kepada Allah. Maksudnya, Allah juga orang yang mempunyai pengetahuan yang tajam, mengetahui segala tawilannya. Di antara ayat-ayat Quran yang menimbulkan pengertian ruang dan anggota bagi Allah ialah firman Allah yang bermaksud tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Surah Al-Fajr ayat 10. Firman Allah SWT lagi. Baik.
maka kekallah wajah Tuhan engkau. Surah Al-Rahman ayat 27. Firman Allah yang bermaksud, dan datanglah Tuhan engkau Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 22. Dan firman Allah lagi, adakah mereka melihat bahawa Allah datang kepada mereka dalam bayangan awan? Surah Al-Baqarah ayat 210. Dan sabda Rasulullah SAW boleh bermaksud bahawa Allah telah menjadikan Adam di atas rupanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk penonton rahmati Allah SWT. Mari kita dah sambung dan selepas ini dalam topik perbincangan kita untuk kepada Allah SWT. Baik, begitu ayat-ayat Al-Quran di hadis. Baik, dan hadis yang menjelaskan perkara-perkara yang berhubung dengan ruang dan anggota bagi Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Quran dan hadis yang telah menyebutkan perkara tersebut. Dalam hubungan ayat-ayat terjadi, golongan salaf telah menerima makna lahir ayat tersebut bagi ayat yang menjelaskan makna dan tangan bagi Allah. Golongan salaf mengatakan bahawa Allah itu mempunyai tangan, namun demikian hakikatnya tidaklah diketahui dan tidaklah pula menyerupai dengan tangan makhluk. Sebaliknya bagi golongan khalaf, mereka mentawilkan tangan tersebut dengan kudrah. Begitu juga ayat-ayat Quran dan hadis berhubung dengan ruang. Baik, yang keempat, qiyamuhul bin nafsihi ialah sifat yang keempat dari sifat sabiyah, ialah qiyamuhu bin nafsihi. Maknanya ialah Allah tidak memerlukan atau berhajat kepada tempat untuk ialahnya mengambil ruang, dan tidak perlu juga kepada seseorang atau zat yang akan mewujudkannya dirinya. Dengan lain perkataan, Allah itu tersendiri wujudnya tanpa memerlukan sesuatu yang diperlukan untuk wujudnya. Berhubung dengan pengertian berhajat kepada sesuatu bagaimana yang telah dijelaskan tadi, terdapat empat keadaan bagi wujudnya sesuatu, iaitu: yang pertama, wujud sesuatu yang tidak berhajat kepada ruang sebagai tempat melahirkan wujudnya, dan tidak pula berhajat kepada seorang atau sesuatu zat yang akan mewujudkan dirinya. Wujud tersebut ialah wujudnya zat Allah. Yang kedua, wujud sesuatu yang memerlukan seseorang atau sesuatu zat untuk mewujudkan dirinya. Wujud yang dimaksudkan itu ialah wujud zat sekalian makhluk. Yang ketiga, wujud sesuatu yang memerlukan tempat untuk niatnya menupang wujud. Wujud tersebut ialah wujud sifat-sifat Allah yang berdiri pada zatnya. Yang terakhir, wujud sesuatu yang berhajat kepada ruang dan orang yang zat yang akan mewujudkannya. Wujud yang demikian ialah wujudnya makhluk. Baik, dalam kesimpulannya, baik, dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu tidak berhajat kepada ruang ialah jika Allah itu memerlukan ruang, nescaya Allah itu terdiri dari benda, kerana sifat benda memerlukan ruang ini adalah mustahil bagi Allah, kerana Allah itu bukannya benda atau sifat. Sebaliknya,
ia adalah zat yang berdiri sendiri tanpa memerlukan ruang. Dengan itu sabilah bagi Allah sesuatu zat yang berdiri sendiri tanpa memerlukan ruang atau tempat. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, mari kita sama-sama untuk bersambung, kita sama untuk belajar bersambung untuk topik-topik pembicaraan kita kepada Allah SWT. Baik, siapakah yang kita belajar tadi, kita ambil iktibar, kita amalkan, telah disampaikan insyaAllah. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT, mari kita baca terlepas kita untuk belajar tersebut, kita kesimpulan untuk kepada kelahiran dan akhir zaman. Baik, mari kita sambung lagi kita untuk belajar tersebut kita. Baik, kita buku bertajuk pengetahuan. Baik, maaf, para penonton sekian. Mari kita buku bertajuk pengetahuan agama Islam ATM, edisi Penghukuman dikarangan oleh Masjid Sabah Haji Abdullah Adam, diterbitan oleh Peragama Angkatan Tentera. Akan persiaran akan penonton rahmatullah kita pada sekian. Mari kita meningkatkan kedawat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan menjadi ihsan dan demikian berdakwah sekadar di urusannya, dimudahkan sekadar amalkan terbaikkan baik insyaAllah. Baik, ucapan juga sahabat penonton kita telah habis dah keluarga media sosial kita. Anda bersedia bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial. Sama-sama kita menyiapkan keluangan dekat platform media sosial kita. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Bagi kita penonton dikongsikan di video ini di TV Muhammad dan juga di banyak-banyak video market terbaik ini. Baik, insyaAllah untuk menyampai mesej dakwah kita semudah mungkin, yang itulah kepada dosa dan amal di dunia, masyarakat, keluarga dan bahagia. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT. Dalam lepas penonton lagi rancangan Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi, atau penonton Go Muhammad dalam streaman kami, dan juga di banyak video-video ini atau disampaikan penonton semula di Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi. Baik, insyaAllah sekian. Matura aplikasi Go Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Wahid Academy. Sampai di mana sila dalam mengibas QR code di sini dikamarkan di telefon pintar anda di sepanjang di ujung jari anda. Baik, silakan dalam mengibas QR code di sini dalam website kami di tvmuhammad.com dan sebanyak di laman sesawang di Go Muhammad. Baik, insyaAllah tanda panggal hashtag Ustaz Muhammad Filillah, hashtag Ustaz Tazkirah Kitab Muhammad, dan di hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Filillah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100. Dan cuba lagi minggu yang sama di minggu hadapan insyaAllah. Baik, insyaAllah sekian. Mari kita dapat kurang hadiah, video akan datang di sini. Sekian, walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.